Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kita pada petang ini selepas waktu solat Jumaat, walaupun mungkin ramai kaum lelaki tak dapat berjumaat, tapi apa pun hakikatnya, marilah sama-sama kita syukurkan kerana kita masih lagi berkesempatan untuk menikmati hari Jumaat. Baik teman-teman penonton yang dikasihi sekalian dan juga pendengar yang berada di mana sahaja, pada waktu ini kita akan meneruskan rancangan Bual Bicara Go Live Imarat Timi Iwam dan juga Waitan dalam segmen itu Masjid ke Masjid yang akan menampilkan seorang lagi personaliti jauh daripada Kuantan. Jadi sebelum itu mari sama-sama kita rakamkan terima kasih kepada penaja teknikal kita iaitu Digital Malaysia, My Insani, Yayasan Tahfiz An-Nisa, Imam dan juga Malik Dakwah Negara, yang mana rancangan ini dengan kerjasama Dewan Masjid Malaysia di bawah MDM. Dan untuk itu teman-teman yang akan mula masuk sebentar lagi, jangan lupa untuk menekankan button like dan juga share supaya sembang-sembang bab masjid kita, sebab masjid sekarang ni banyak yang mendapat SOP baru. Jadi mungkin kita akan mengikuti perkembangan masjid daripada Pantai Timur pula pada petang ini untuk mengambil cakna, mengambil tahu apakah yang sedang berlaku, SOP dan juga kisah-kisah yang mampu kita ambil semangat dan pengajaran agar kita juga menjadi muktamirul masajid, seorang yang akan bersama-sama mengimarkan masjid walaupun dalam musim PKP. Jadi tidak lain tidak bukan kita tampilkan dalam studio sahabat cikgu daripada Kuantan Al-Fadilatul Ustaz Dr. Sharafuddin Aisyah bin Haji Osman. Apa khabar Dr.? Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat waktu walaupun keadaan COVID hari ini. Oh ya Doktor. Ini di Kuantan macam mana cuaca Doktor? Kuantan cuaca? Di Kuantan sudah 2-3 hari ini panas lah. Panas Tapi Doktor, yang ajaibnya hari ini sebelum solat Jumaat tadi hujan sekejap. Oh ada hujan sekejap. Sejuk Hujan lah rahmat. sikit. Habis solat Jumaat berhenti hujan. Dia Kalau bagi sejuk. walau bagaimanapun sebenarnya di Pahang, di Kuantan ni tak boleh nak solat Jumaat. Sebenarnya ada dibenarkan untuk 12 orang sahaja. 12 orang sahaja. Okey. Samalah di wilayah Sekutu pun 12 Doktor. Tadi bersama pagi tadi dengan Timbalan Pengarah Operasi Jawi, dia kata pun hanya lebih kurang dalam 12 orang sahaja. Di Selangor 6 orang Doktor. Ada 6 orang lagi sikit. Oh lagi sikit. Lagi sikit. Macam mana keadaan status COVID-19 di Kuantan Doktor setakat ni? Setakat ni walaupun dah ada meningkat, tetapi nampak ada menurun sedikit lah. Selepas PKPD yang dibuat oleh pihak kerajaan negeri. Sekarang ni campulah Persatuan ada buat PKP lagi. Jadi alhamdulillah lah, mungkin insyaAllah kita memohon kepada Allah SWT supaya kita dapat mengawal perkara ini dan mudah-mudahan dia punya notis akan turun lah. Itu saja yang kita harapkan, mudah-mudahan. Alhamdulillah. Ya, insyaAllah Doktor, mudah-mudahan COVID-19 segera akan dapat dikawal dan kita kembali ke masjid, merindui masjid. Sekarang ramai orang ni. Makin lama makin sikit orang ke masjid Doktor, maka beruntunglah orang-orang yang boleh ke masjid. Tadi Doktor sempat berjumaat ke Doktor? Hari ni mula Jumaat lah. Sebenarnya dah 2 minggu dah tutup. Hari ni baru boleh untuk 12 orang. Selama ni kita hanya solat berjemaah hanya 4 orang sahaja. Masya Allah. Ahli dan imam. Baru hari ni dibenarkan untuk 12 bagi masjid Korea. Kemudian masjid negeri dan masjid daerah dibenarkan untuk 50 orang saja. Okey. Jadi kita sebagai masjid Korea ni ada 12 orang sajalah untuk Jumaat dan boleh sembahyang fardu start pada hari ini bermula untuk 12 orang juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Dan juga masih ada lagi masjid, masih lagi ada suara azan Doktor ya. Masih lagi ada orang. Mudah-mudahan menjadi asbab kepada segeranya COVID-19 akan berlalu pergi insya-Allah. Baik Doktor, kita di segmen Masjid ke Masjid ni Imaran Umar Baharu 19 merupakan sesi yang ketiga selepas kita sempat pada minggu yang lepas dengan satu lagi masjid di Kuantan. Jadi pada Jumaat ini kita akan bersembang berbicara tentang Imarah Masjid Umar Baharu, yang mana untuk makluman teman-teman penonton dan juga pendengar di mana anda berada, kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Sharafuddin Aisyah bin Haji Osman, merupakan pengerusi Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Sungai Isap Kuantan. Ini di belah mana masjid ni Doktor agak-agaknya di Kuantan ya? Sedang pendengar yang saya hormati dan terima kasih kepada Cikgu Mahdi dan juga My Insani dan segala yang ada menaja ni. Sebenarnya Masjid
Sultan Ahmad Shah ni berada lebih kurang dalam 5 kilometer daripada ke bandar Kuantan, jalan Gambang, maknanya tak berapa jauh dengan bandar Kuantan. Okey. Masjid ni baru 2014 di banner baru. Sebelum pada ni kita wujudkan satu masjid lama bertaraf surau. Kemudian surau itu dibenarkan untuk solat jemaat. Kemudian sekarang 2014 dah mula boleh dapat masjid yang baru, yang mana masjid ni dia duduk di atas bukit. Jadi yang anehnya, nak cerita sikit sejarahnya, di waktu banjir tahun 2013. Selamatlah kita. Jadi dan duduk di waktu di kaca TV tu, makna gambar masjid Kuantan Sultan Ahmad Shah Sungai Isak ni memang dipamerkan setiap hari dalam berita. Dia kata masjid ni masjid sebagaimana masjid di Aceh, tidak ditenggelami oleh air. Alhamdulillah. Hebat waktu tu. Tapi selepas saja banjir, ramai yang berkunjung ke masjid ni melihat macam mana masjid ni tak boleh tidak ditenggelami oleh air. Hebat tu. Orang lain ada kemungkinan dia kata patutlah tak mengelang duduk atas bukit katanya. Baru tahu doktor. Baru tahu. Okey, baik doktor, mungkin sebagai mukadimah kita akan membuat sedikit mungkin pandangan doktor rangkuman daripada pengalaman sebagai pengurus masjid secara umumnya dalam konteks C19 ni, mungkin pengalaman yang boleh dikongsikan dengan penonton, mungkin dari segi prinsip-prinsip yang doktor pegang supaya masjid tetap diimirahkan walaupun dalam musim COVID-19 dah berlalu hampir 2 tahun ni doktor. Silakan doktor. Alhamdulillah, walaupun dalam keadaan COVID-19 ni, kalau kita lihat bahawa masjid tetap berfungsi. Di antara walaupun kita tidak solat berjemaah di masjid, hanya dibolehkan untuk pegawai-pegawai masjid 3-4 orang sahaja. Jadi walau bagaimanapun fungsi masjid tetap berjalan. Jadi kita lihat di antara banyak daripada masjid-masjid ni beroperasi sebagaimana biasa. Sebab saya nak nyatakan itu. Yang pertama sekali di Masjid Sungai Isak ni, yang Sultan Ahmad Shah ni, yang pertama sekali saya semasa COVID ni, daripada tahun lepas sampai sekarang ni, kita menggiatkan dari sudut bantuan. Itu yang pertama sekali. Walaupun kita tak boleh datang kunjung masjid, tapi bantuan berjalan kepada sama ada orang kuarantin, sama ada orang fakir miskin, dan sama ada apa saja yang memerlukan bantuan. Itu di antara salah satu cara untuk kita menghidupkan dan juga memasyarakatkan masjid ini. Alhamdulillah, pada tahun lepas kita berjaya, makna sebelum hari raya dan awal tu kita dah beri berbentuk berterusan. Tapi hari raya 2000 yang tahun lepas kita berjaya untuk memberi ramai 300 orang bantuan untuk hari raya, bantuan hari raya. Dan baru ni pun sebelum hari raya baru ni kita memberi seramai lebih kurang dalam 300 orang juga. Wow, ramai tu betul. 300 orang ni sebahagian daripada, alhamdulillah, kita dapat juga bantuan daripada Majlis Agama Islam Asal Melayu Pahang yang berikan barang mentah, iaitu barang untuk harian. Dan bagi masjid, setiap orang yang menerima, yang kita senaraikan nama itu, maka dia dapat, setiap orang dapat 2 ekor ayam. Itu yang istimewa. Ini ayam hidup ke dah proses doktor? Ayam dah proses bagi dia. Okey. Alhamdulillah, dia sebenarnya ditanya kalau tak dapat dikata mana ayam, kita itulah yang jadi kekuatan ya. Maka jadi alhamdulillah lah kita dapat berjaya sehingga hari ini. Itu satu proses yang kita telah lakukan untuk supaya masjid ini supaya tidak terhindar daripada ataupun jauh daripada masyarakat. Bila kita wujudkan perkara di sini, alhamdulillah masyarakat akan berkunjung ke masjid. Walaupun keadaan lockdown sekarang ni, kita juga berjalan. Kita ada dapur infak. Dapur infak kita ni maknanya mengambil apa yang perlu, infak apa yang termampu. Itu dia punya konsep dia. Jadi perlu dan mampu doktor ya. Perlu dan mampu. Perlu dan mampu, cantik. Maknanya dia perlu diambil. Tapi orang yang infak, dia setakat mana dia mampu infak. Sungguh. Alhamdulillah dengan kita punya kuasa
maknanya dapur infak kita ni, almari kita ni tak pernah kosong sehingga hari ni. Saya tadi tengok pun banyak lagi penuh. Tadi pun dah ada 4-5 orang datang ambil barang. Ikutlah dia, kita tengok dia ada satu keluarga, semua ada jenis-jenis barang, termasuklah telur pun kita bagi dia orang ni. Apa saja yang kita ada, alhamdulillah. Itu salah satu daripada kita program kita, Doktor, ya. Dan selain daripada solat berjemaah, Ya. dan juga ada juga masa saya juga membuat tazkirah pagi di video. Video rakaman daripada video kita sebarkan kepada ahli Korea. Jadi walaupun di masjid tidak dapat mendengar, tapi video tu boleh dengar selama 20 minit untuk satu hari, 20 minit. Alhamdulillah. Itu di antaranya lah yang kita wujudkan. Ya. InsyaAllah, dan banyak yang kita lakukan lagi program-program ni bersama masyarakat ni, dan juga kita ada melalui infak wakaf untuk pembinaan sekolah. Kita ada nak membina sekolah Sakafa. Sekarang ni masih lagi tidak mencukupi dana ni untuk membina, tapi kita dah membina peringkat awal. Untuk foundation dia dah peringkat awal, kemudian kita akan mengutip lagi dana-dana sesiapa saja yang berhasrat untuk dana untuk Sakafa kita ni. InsyaAllah kita akan teruskan siapa saja yang berhasrat untuk itu. Masya Allah. Doktor, daripada apa yang Doktor kongsikan tadi, banyak program-program berjaya dibuat. Tentunya syarat pertama AJK, pengerusi, imam mesti ada sinergi yang baik dan mantul ni, Doktor. Mungkin daripada pengalaman dengan beberapa pengerusi sebelum ni memang lain tak bukan, masjid tak boleh jalan kalau kata pengerusi, dan AJK tak bersinergi. Jadi mungkin pengalaman Doktor sebagai pengerusi pula, macam mana pula mengadun kan, menyatukan hati, amal jamaah, ini merupakan satu art ataupun kreativiti yang kena ada pada pemimpin. Boleh Doktor kongsikan kepada kami? Boleh. InsyaAllah yang kita lihat sekarang ni, makna walau tabligh urus di masjid ni, sudah kenal pasti bahawa ada orang yang nak jadi jawatan masjid, tapi dia tidak begitu bergiat. Tapi tak apa, bagi kita asalkan dia boleh bersama dengan kita. Itu yang pertama sekali lah, untuk bersama. Yang keduanya, bagaimana kita nak mendapatkan kerjasama ni, kita beri mereka beberapa tugas-tugas yang tertentulah bagi mereka boleh menjalankan aktiviti mereka dan membantu. Pertama sekali dalam SOP inilah, SOP ni sukar untuk kita menjalankan. Maklum sajalah kalau waktu bulan Ramadan baru ni, kita jumlah, alhamdulillah kita dapat siapkan tambahan bagi masjid. Kita boleh dapat 400 lagi tambahan daripada 1,000 lebih, hampir dekat 2,000 masjid. Jadi infak daripada penduduk, maknanya di Korea ni infak lebih kurang dalam 200,000 dia punya kos untuk tambahan. Alhamdulillah. Jadi tambahan itu kita kira mengikut SOP ni hanya tak begitu ramai. Walaupun bagaimanapun solat tarawih daripada mula Ramadan sampai akhir Ramadan ini, kalau kita buat 20, orang lain buat banyakkan masjid buat 8, tapi masjid kita buat 20. Jadi sampai keluar. Maknanya lebih pada tambahan. Melimpahan sampai ke dataran. Tapi bila habis 8, makna masih lagi di ruang tambahan, maknanya masjid itu. Alhamdulillah. Dan sebab apa masjid ni, kalau kita lihat, saya bukan nak puji, alhamdulillah, masjid bukan saya nak puji bahawa masjid ni ramai orang, tetapi kalau kita tengok kebiasaan lah di masjid Sultan Ahmad Shah ni, subuh, maghrib, subuh dan isyak, kalau kita lihat bahawa tak kurang daripada hampir 300-400 orang yang berjemaah. Ramai tu, Doktor, 300-400 orang tu. Ramai lagi, alhamdulillah lah 300-400 orang. Kalau subuh tu memang tak muat ruang kapet, dia akan pergi ke ruang-ruang tambahan. Itu di waktu subuh. Itu lagi. Dan apa yang saya lihat, ada satu lagi yang kita lihat bagaimana hubung kait. Yang kedua, bagaimana saya dan juga AJK saya nak mencari hubung kait di antara masjid dengan sukarelawan.
Maka saya akan wujudkan 2 sukarelawan di masjid ni. Yang pertama, sukarelawan kebajikan dan cakna ni. Makna kebajikan, dia ni menyalurkan bantuan-bantuan yang sebutkan tadi melalui sukarelawan kita ni. Sehinggalah sampai ke bantuan banjir di Pahang ni, di Temelor, di Cenor, di Mentakak, semua kita pergi selepas pada banjir. Itu sukarelawan kita. Yang keduanya, kita ada satu lagi sukarelawan, iaitu sukarelawan medik. Ini terdiri daripada perubatan iaitu yang sudah bersara, yang bersara. Dan ini tujuannya kita melihat di antara ahli-ahli Korea kita, masyarakat kita yang tak mampu, yang terlantar di rumah. Jadi pihak staf nas kita ada dan juga doktor akan memberi sedikit nasihat, memberi sedikit motivasi kepada mereka ini supaya, dan kita beri bantuan sedikit dan dari segi nasihat, segi perubatan, dan kita ada di antaranya doktor ada 3-4 orang, kawan nurse ada, dan juga ada 2 orang lagi bahagian psikologi, bahagian untuk fizio. Fizioterapi. Itu fizioterapi ni. Jadi semua ni adalah kita gabungkan untuk bersama untuk mewujudkan suasana nampak meriah masjid ni. Itu di antara. Alhamdulillah, sukarelawan ni sampai saat ini masih lagi mampu untuk dia menjalankan tugas-tugas dia dalam masjid. Di antara yang kita lakukan untuk bagaimana hubungan di antara masjid dengan masyarakat, termasuklah kelas pengajian dan perkara lain. Doktor jelas sangat di situ pengerusi memainkan peranan yang sangat vital. Doktor sendiri cuba menghubungkan sinergi dengan relawan, dengan jemaah, dengan karya. Tentunya ini merupakan satu skill yang tahap tinggi ni, bukan mudah nak tackle jemaah, karya, relawan untuk membantu masjid. Mungkin doktor boleh sharekan apakah tips-tips supaya kita mudah bercakap dengan orang, mudah menjemput orang, mudah pula orang datang ke masjid, mudah pula orang menyumbang. Macam mana doktor buat tu doktor dalam macam tanzim masjid tu doktor? Okey, pertama sekali apa yang kita perlu ada dalam diri kita ni di antara ahli jawatankuasa, saya beritahu ahli jawatankuasa macam mana yang pertama sekali menghubungkan diri dengan masyarakat itu. Maknanya kita perlu kepada mengenal pasti dan juga tidak apa saja yang dilurahkan ataupun ada di antara, maklum sajalah orang ramai, kadang-kadang dia komplain, kadang-kadang dia tak sesuai. Tapi walaupun kita buat macam mana pun pasti ada yang mesti ada juga. Tapi kita rasakan bahawa kita jangan marah kepada mereka itu. Biarkan saja dia bercakap, kalau ada WhatsApp tu kita cakap lebih kurang. Sebab membina hubungan ini saya ada sedikit belajar alam. Sebab saya ni ada belajar bahagian kaunseling. Sebab saya adalah kaunselor berdaftar sebenarnya. Saya tak tadi tu kita fikir-fikir dah apa skill doktor dah kaunselor berdaftar, padahlah doktor. Tapi saya bersikap demikian. Tapi orang tak tahu saya kaunselor berdaftar, tapi saya memang berdaftar. Dan saya di KIPSAS dulu pernah menjadi sebagai pegawai psikologi di KIPSAS. Ceritanya. Okey. Tapi saya tidak mahu menunjukkan diri saya di sudut itu, tapi saya rasa mulai. Dan keduanya, komunikasi kita. Komunikasi dengan jemaah ni, maklumlah jemaah ni dia kadang-kadang dia datang ke masjid. Datang masjid, tengok masjid dah penuh. Dia mesti kalau kita suruh balik memang dia marah. Memang dia marah. Betul. Mau dibalik kasut kan? Mau dia kata, masjid pun tak boleh nak datang, tak boleh nak sembahyang dia akan bercakap. Tapi kita kata masjid ni peraturan ni tak boleh dah penuh. Jadi pulanglah pada tuan. Cakap lebih kurang. Kemudian satu lagi apa saya nak gunakan dalam teknik saya menggunakan dengan masyarakat ni. Bila dia tidak puas hati pada sesuatu, kita tanya dia tentang apa yang dia tak puas hati tu. Kita beri soalan kepada dia. Kalau dia kata saya ni tak suka apalah ini jemaah ni, tak, sekarang ni jemaah nak apa? Cuba beri cadangan apa yang jemaah nak.
kita boleh cuba cari jalan. Tapi kalau dia cari dia kata dia pun tak ada idea nak beri, akhir kita kata tak boleh nak buat. Itu saja jawapan yang perlu. Betul lah dia. Senang doktor kali macam tu je. Kalau kita kena ada soalan, sebab saya berpengalaman juga menjaga di masjid negeri dulu. Ada masjid negeri itu dia ada burung pala banyak sekali, menyebabkan masjid negeri itu kadang-kadang dia berak tak burung. Jadi ada orang tulis, sebab saya di masjid negeri itu saya ada tulis peti bukan peti cadangan, peti maklum balas. Saya tahu kalau peti cadangan ramai nak mencadang. Tapi maklum balas tu pun jadi cadangan juga, tapi kita ubah kepada peti maklum balas. Jadi apa yang ada di masjid tu dia boleh beri balas dan beri maklumat kepada kita. Antaranya maklumat itulah dia kata masjid tak burung mana. Jadi kita akan telefon dia. Masjid tak burung ni. Saya kata kita telefon dia tanya, apa cara encik untuk menghalang burung ni? Itu soalan yang pertama kita kena tanya dia. Sebab kita nak selesai masalah orang, kita kena tanya apa masalah dia. Jangan kita tanya masalah kita, dia dah tahu masalah kita kena tanya masalah dia. Itu cara di antaranya lah. Dan jadi alhamdulillah masjid sana walaupun ada juga yang suara, tapi saya anggap itu suatu yang positif. Yang ketiganya kita melihat apa yang diberikan oleh mereka itu ada merupakan satu benda yang positif. Bila kita lihat benda positif, maka kita tidak rasa untuk stres. Kita boleh riliskan pemikiran kita bila tengok benda positif. Kalau kita rasa negatif, maka kita akan berfikir sesuatu benda yang luar daripada pemikiran kita. Boleh menyebabkan kita marah, menyebabkan kita tak suka, macam-macam lah kita keluarkan perkataan-perkataan tersebut. Ini adalah di antara hubungan lah, komunikasi yang saya amalkan lah selama saya sebagai pengurusi. Tapi ada yang tak suka tu, wallahualam. Itulah di antaranya Cik Ahmadi yang kita menggunakan teknologi. Allah. Hebat doktor. Maknanya di sini pengalaman doktor sebagai kaunselor itu merupakan satu, bagi cikgu lah, satu bekal yang sangat dahsyat tu. Sebab apa? Bila kita tengok pengurusi ni macam-macam karakter. Ada yang lembut kan, ada yang tegas. Bila katakan dia bekas daripada GLC ke, bekas daripada kata orang perniagaan punya entiti, dia lain cara tu doktor. Dia kalau daripada mungkin bekas-bekas setiausaha di Perkhidmatan lain cara dia tu. Jadi dengan berbagai-bagai cara ni, inilah masjid menghasilkan berbagai-bagai hasil dan juga natijah. Tapi jelas tadi bagi cikgu pengalaman bersama beberapa orang pengurusi, memang ciri-ciri sikap-sikap kaunselor tu kena ada. Kalau tak boleh tahan mengurus masjid ni, sebab macam-macam jenis orang ada kat situ doktor kan. Mungkin kalau katakan doktor boleh sambung sikit kan, bagaimana kursus-kursus mungkin untuk AJK yang pernah doktor buat supaya lagi lunak, lagi kuat, lagi berpadu. Ada ke doktor mengajukan kursus-kursus di antara AJK dan juga mungkin lembaga pengelola masjid supaya lebih hebat tu doktor? Bagi kita tidak ada kursus lah. Penting bagi kita ada kelas pengajian je. Tapi walau bagaimanapun dalam komunikasi, dalam kita bermusyawarah, dalam komunikasi kita bersantai untuk memberikan. Saya lebih suka kalau kadang-kadang datang kuasa saya ni, saya bercakap begitu bersantai saja dengan dia, jumpa kelompok-kelompok, tanya macam mana kita, apa perlu nak buat, apa harus kita fikir lagi, lebih tidak formal. Jadi bila tak formal tu, ialah kadang-kadang datang kuasa ni bila kita tak formal, dia kata tak ada apalah. Tapi sebenarnya kita ada suruh dia buat tindakan, walaupun tidak formal, itu ada merupakan satu tindakan yang perlu dilakukan. Sebab saya ni tak pandai nak kata orang, nak cakap keras-keras. Bagi saya tak boleh. Saya bukan jiwa untuk keras kepada orang. Tapi jiwa saya hanya berkomunikasi secara begitu. Walaupun orang marah pun macam pun, saya hanya bercakap. Kalau saya menyampaikan kuliah, satu lagi kita kuliah ni, di antaranya saya ada juga lah kuliah di masjid ni dan masjid lain. Apa yang penting bagi saya, bila ada sesuatu isu tu, kita kena bawa sama ada di awal kuliah atau penghujung kuliah kita. Kita bercerita sikit tentang apa yang ada di masjid kita, apa yang perlu pihak jemaah yang perlu lakukan. Sentuh pasal COVID-19 ni kita sentuh pada SOP, tapi
orang kata kita takut ke Tuhan ke takut ke manusia, kita bawa jadi kita bawa cerita tu, jadi insya-Allah alhamdulillah. Dan juga saya nampak satu lagi yang saya nampak masjid ni yang jadi tertarik sekarang ni, bukan saja masjid saya lah, masjid mana-mana saja, masjid Sungai Isak ke masjid mana-mana. Saya tengok dulu saya hanya kita berceramah umum, maknanya kuliah maghrib baca satu hadis, baca gitu kan. Tapi saya dah cuba sepanjang selepas pada PKP yang tahun lepas, saya setiap subuh saya beri tazkirah subuh ni setiap subuh. Dan kalau saya kata Al-Fadil Sahibul Samahah yang akan beri kuliah, kan tidak imam begitu. Tapi setiap subuh ni hari biasa daripada Isnin sampai hari Jumaat 15 minit saja untuk subuh. Kuliah subuh 15 minit, setiap orang bergilir ataupun tak ada orang saya akan mengambil alih. Dan kadang-kadang kuliah subuh ni asalnya daripada Sahibul Samahah punya kuliah subuh, tapi bila disebut dia datang saya akan gantikan imam. Jadi kuliah subuh itu, selama kuliah subuh yang saya lakukan, saya membaca tafsir sebenarnya. Saya ajak masyarakat ni yang pertama sekali bermuamalah dengan Al-Quran. Maknanya kalau kita muamalah dengan Al-Quran ini, sejauh mana kita boleh bermuamalah dengan Al-Quran. Setiap hari kita baca Al-Quran, setiap hari kita membaca terjemahan, mengambil sedikit tafsir Al-Quran tu. Mula saya buat tu tak apa ramai. Alhamdulillah bila dia dah mengikuti bersiri tu, saya sudah habis 5 surah dibaca tafsir ini, termasuk surah Kahfi, suratul Insan, suratul Waqiah. Sudah habis semua ni dibaca dan memahami pada ahli. Dia menunggu selama 15 minit saja. Sebab apa? Saya tahu masyarakat kita ni dia ada di antara mereka ni ada yang ahli suka mengetih mengetih. Mengopi mengetih pagi-pagi tu, ya betul. Dia suka mengetih pagi. Jadi kita ambil waktu mengetih dia tu, memang dia takkan tunggu. Jadi saya kata kita tunggu 15 minit, kemudian pergilah mengetih mana-mana nak mengetih. Jadi dia bila 15 minit tu saya tengok dia orang tunggu, tapi bila saya dah pergi masuk 20 minit dia mula dah gelisah. Saya tahu dah maknanya dia time untuk dia berdengar. Sudah, kita pun habis 15 minit. Lepas tu saya pun terus kerja. Itu je lah. Itu bentuk kuliah yang kita adakan. Dan saya apa yang saya dapat pandangan daripada ahli jemaah, dia kata masjid Sungai Isak ni dan daripada orang ramai yang datang, dia kata setiap hari ada kuliah dan tidak pernah ada kosong. Artinya setiap imam, saya beritahu imam saya, kalau tak ada orang ganti. Walaupun kita jemput ceramah tak datang, kita ganti. Jangan beri kosong. Jadi bila maknanya dia, walaupun tak ada ramai orang, saya kata 10 orang ke nak dengar ke 15 orang, tak ada masalah. Kita ibaratkan seperti kita memasang radio di dalam kereta. Radio tu akan berbunyi sepanjang mana kita berjalanan, tapi kita dengar tak dengar itu mungkin tak dengar, mungkin mana radio tu tetap juga bersiaran. Sama ada kita pasang kuliah dalam tazkirah dalam radio pun. Ibaratnya saya ada seorang istilah ini saya ambil, ada seorang ustaz. Saya pernah tanya dia ni, arwah dah tinggal. Saya kata macam mana ustaz Tuan Haji, dia ni ulama lah, dia pernah menjadi kadi Kuantan dulu. Saya arwah ni, saya pernah tanya dia macam mana dia orang tak ada dengar ulang. Dia kata, ustaz, kita ibarat radio. Maknanya radio ni pasang je. Maknanya orang dengar tak dengar itu soal lain. Saya dengar radio kita pasang. Jadi dia kata ikutlah, jangan rasa bosan, jangan rasa apa-apa orang kata, yang penting radio kita pasang. Waktu time kita pasang radio. Itu istilah yang dia beri kepada saya lah. Jadi saya pakai istilah itu.
Jadi alhamdulillah, maknanya dengan program Imaran Masjid yang begitu konsisten yang Dr. Susun ni sampaikan berkongsikan secara radio, kita pasang radio, orang ada ke tak dengar ataupun dengar, maknanya masjid tu sentiasa ada sesi-sesi kuliah pendek, sentiasa menawarkan sesuatu kepada jemaah dan juga karya. Ini menyebabkan lama-lama ada sambutan, Doktor, ya. Ya, alhamdulillah ada sambutan. Ya. Satu lagi, kita ada buat kelas pengajian berkitab di masjid ni sebulan sekali. Talaqi kitab, contohnya kita dah dulu kitab tentang fiqh macam kata. Habis dah lebih kurang hadisnya, habis dalam kitab tu ada 300 hadis dalam fiqh tu dah dibaca. Sekarang ni kita membaca kitab, kita panggil orang luar, bukan saya yang baca. Saya panggil yang sebulan sekali. Ini berbentuk bayar. Bayar ni RM50 seorang tu, makna berdengar apa yang Tok Guru cakap dan juga ada jamuan untuk mereka. Ini walaupun tak dapat apa pun, tapi selepas pukul 10 rehat, dia 2 jam rehat, kemudian makan, minum, dia santai, suka borak-borak, tu sambung sampai pukul 11 habis. Maknanya kita buat sebulan sekali di sini. Alhamdulillah, kita sekarang menuju sebab COVID ni banyak benda terhalang bagi kita buat kuliah. Maka terberhentilah kuliah itu. Kita baca yang baru ni sama ilmu Muhammadiyah, maknanya dah seorang daripada pensyarah daripada kolej di UAE. Dia ni orang Syria, tapi dia ni bercakap, pandai cakap Melayu sebab dia berkahwin. Wah, menarik tu. Tapi saya suka menarik perhatian dia sebab dia ni, bukan saya kata kita boleh beri kuliah, tapi saya bila mencari sesuatu kuliah ni, apa kelainan yang ada pada kuliah itu. Betul. Dia boleh menceritakan, mensabitkan apa yang ada pada Rasulullah itu dengan hujah-hujah dia yang lain. Maknanya kenapa Rasulullah pakai macam ni, baju jubah contoh. Baju jubah tu dia kata ada 5 pasang saja jubah. Ada daripada Yaman, ada pada ni jubah dia jenis macam ni, ada yang dia punya tangan ada butang, ada yang dia berbagai-bagai bentuk. Dia cerita betul ya. Cerita dia ni diberi oleh orang Yaman. Ini beri tak orang ni, sahabat-sahabat ni. Jadi rupanya kita tak mengaji kitab ni, maknanya kita hanya baca gitu, kita jubah je. Tapi sebenarnya jubah tu ada sirah dia. Itu yang kelainan lebih. Itu yang jadi susah kita nak dapat ilmu daripada talaqi kitab ni. Dia tu boleh menceritakan. Alhamdulillah. Itu suatu benda lah yang kita dapat. Alhamdulillah. Dan itu satu tarikan. Jadi bulan boleh saya teruskan sedikit lagi. Bulan Ramadan. Bulan Ramadan, macam mana kita nak menarikkan orang hadir ke masjid untuk solat tarawih. Memanglah dia 80 ni tak mau habis-habis, sampai bila pun dia akan bergaduh tentang bab. Jadi saya tetap dengan buat 20 ni, tapi tidak panjang. Maknanya supaya orang lain juga. Maknanya kalau baru ni PKP ni dia tentukan pukul 10 tamat untuk solat tarawih. Berarti 20 di masjid saya tamat juga pukul 10. Tapi saya beritahu dia orang hanya membaca 1-2 ayat, 1 ayat. 2 ayat satu cukup bagi kita untuk supaya orang ni boleh mengikuti tarawih itu. Dan saya mengambil imam tarawih saya ni pada tahun ni yang baru ni lebih kurang ada 8 orang imam. 8 orang. Itu lepas tu tahun yang lepas ada 10-12 orang imam. Jadi imam ni yang lepas sebelum COVID dulu, saya ada imam daripada Syria, dari imam daripada Mesir, imam daripada Thailand, imam daripada apa ni di Sumatera, dia ada berapa orang, dan juga imam-imam tempatan. Jadi saya suruh imam saya susun jadual ini, malam ni imam apa, malam besok. Satu malam 2 orang dia akan imam. Jadi orang ni dia dengar malam kita buat pengumuman sebelum solat tarawih. Malam ini kita akan berimamkan Syria dengan Mesir, kata dia pun. Jadi yang itulah menyebabkan sampai 20
dia orang boleh menunggu kat masjid sampai habis. Sebab tertarik kepada imam. Sebenarnya imam ni main peranan. Jadi saya buat benda tu dah 2-3 tahun saya cuba menjalankan ni. Baru ni ada 8 yang lokal lah, banyakkan lokal sebab kita tak boleh ambil orang luar. Tapi 8 orang tu alhamdulillah semua suara-suara dengan lagunya, walaupun buat 2 ayat tapi alhamdulillah. Itu yang betul. Sedap dengar dan dia kata malam ni siapa? Malam ni siapa? Itu yang tak tahu tu. Malam ni siapa? Malam ni siapa? Jadi kita akan, dia bila kita tak umum dia tanya, apa tak umum? Itu maknanya melekat dah tu Doktor. Itu melekat dia orang. Dia kata malam ni siapa imam? Siapa imam? Imam ni. Imam ni sedap. Dia kata imam banyak lagu. Yang ni jadi kita gandingkan yang lembut dengan yang ada lagu-lagu ni supaya Doktor, Masya Allah Doktor. Sepanjang Doktor berkongsi tadi, nampak sangat ada unsur the strategi yang Doktor susun tu supaya jemaah suka, jemaah datang, jemaah melekat dengan mengambil imam luar negara, dalam negeri, kemudian atur yang sedap, tak sedap, semua ini merupakan strategi. Jadi bakat dalam pengurusan strategi masjid ni mesti ada di kalangan pengurusi ataupun tim masjid supaya masjid lebih meriah dan juga hebat. Jadi balik di situ Doktor, katakan dalam strategi COVID-19 ni tak ada kata orang tu, tak ada ruang untuk mengimarkan masjid dalam bentuk bilangan sebab ada sekatan-sekatan kan Doktor. Mungkin apa strategi Doktor dalam PKP sekarang ni yang mungkin 6 orang, 12 orang? Adakah strategi-strategi lain yang Doktor sedang buat supaya engagement dengan jemaah dan juga karya masih berterusan, masih intim, masih hangat Doktor? Ya. Sekarang ni walaupun tidak ramai tak boleh datang, tetapi sebenarnya orang yang sentiasa bertaut hati, mu'allaqatu bil masajid itu, hati dia bertaut masjid ni, dia memang cinta kepada masjid. Kalau tak datang tu, tapi apa yang kita luahkan dalam, kita ada beberapa grup WhatsApp yang ada dalam grup. Dia ada grup masjid, ada grup wakaf, ada grup, macam-macam grup yang ada ni. Kita selalu berikan info. Kadang-kadang dia adalah sama-sama dia bergeser-geser tu tak apa, tak ada masalah. Tapi kita kadang-kadang kita beritahu dia, ingat makna kita ni, contohnya lah sekarang ni kita tak boleh datang. Dulu alhamdulillah kita bersyukur pada tahun ni kita boleh datang berjemaah solat tarawih sampai hari raya je tak boleh nak ramai. Okey. Tahun yang selepas kita tak boleh datang langsung daripada tarawih sampai hari raya. Artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Allah memberikan kita peluang daripada dulu tak boleh, sekarang boleh. Cuba kita bandingkan, maknanya tak dulu sampai sekarang. Ada satu nikmat tak? Nikmat itu yang kita dapat, itulah Allah nak berikan kepada kita suatu nikmat yang tak boleh nak dibandingkan dengan benda lain. Maka kita rasa itu nikmat. Maka nikmat ini perlu kita teruskan nikmat ni. Kita jangan rasa sesuatu benda yang tidak rasa tidak ada sesuatu, tapi itulah kekuatan yang perlu kita ada dalam kita punya kekuatan. Maka di sinilah jadi bila roh ini masih ada, sebab tu saya selalu berpesan kepada jemaah, kita dulu roh solat tarawih, roh qiyam di waktu malam, solat berjemaah dah ada. Tapi bila tak ada PKP ni, kita tak boleh duduk, tapi roh tu masih ada. Bila roh masih ada, makna kita boleh lagi bangun di waktu malam untuk kita solat di waktu malam. Kita boleh puasa Sittah Syawal, sebulan Sittah Syawal. Tapi kalau cuba kita bayangkan Syawal ni, kalau kita awal-awal kita berpuasa, roh tu ada. Kita nak makan pun kita rasa kalau tak puasa, aku rasa puasa rasa tak. Maknanya kita ada roh dalam jiwa kita tu. Dan bila kita tinggalkan lama, maka roh ni semakin hari semakin habis. Jadi dia kata bila kita makan, bila kita rasa nak makan, aku boleh makan lah, tak ingat dah nak puasa. Itu makna roh. Jiwa kita di masjid ni, bila dah terlampau lama kita tak datang masjid, roh masjid tu akan lari daripada diri kita. Macam mana kita nak mengaitkan roh masjid ni? Makna kita perlulah sentiasa memberi sedikit
motivasi kepada jemaah melalui WhatsApp, melalui apa-apa. Yang kedua, yang saya juga meriahkan masjid tu walaupun kita tak boleh berkumpul ramai, tetapi mereka boleh datang ke masjid untuk dapatkan bantuan apa saja yang ada dalam masjid. Datang ke masjid dapat bantuan baik. Kan dulu saya tidak berkunci dengan almari infak saya tu tidak kunci. Jadi orang datang dia ambil habis saya kata boleh kawal tak boleh, tapi ada buku lah untuk dia menulis siapa nama-nama tu supaya kita dapat rekod, supaya kita tahu dia ni susah, mungkin kita boleh jadikan data kepada kita. Jadi dia meriah gitulah, dia datang tak balik, datang balik. Jadi alhamdulillah setakat ni dia kata, walaupun masjid tu tak ada orang, dan sekarang ni pula kita ada khairat kematian. Khairat kematian kita ni saya panggil, saya tak buat tulis khairat kematian sekarang ni. Saya telah ubah daripada khairat kematian kepada khairat masas. Masas ni Masjid Sultan Ahmad Shah, MSJS. Jadi khairat masas ni saya cuba untuk membesarkan sedikit dia punya luang lingkup dia, tapi setakat ini masih lagi menggunakan untuk proses orang meninggal. Dan saya telah membuat satu masa khairat ini, setiap orang yang menjadi ahli kemudian dapat kad ahli. Saya buat kad macam kad kredit ahli tu supaya memudahkan mereka bila ada kematian dia tunjuk kad dia. Walaupun kad tu tak cantik sekalipun tak apalah, buat permulaan ni kita. Saya cuba nak cari nilai. Kad ni kan tidak, dia tak ada nilai sebab nilainya tapi saya cuba cari nilai ada tak daripada orang insurans. Dia kata kalau orang pergi, dia buat promote dia punya insurans, dia kata siapa yang pergi ke insurans dia dapat diskaun 4%, dia kata. Jadi dengan kad tu dia tunjuk dia sebagai ahli masjid, dia mungkin dapat 4% untuk pergi buat insurans, tak kira satu kereta ke apa, dia sendiri dia pergi dia dapat 4%. Lepas tu bila dah diimpun, mungkin orang tu boleh syarikat ni boleh bagi kepada masjid berapa persen pula atas perniagaan dia. Kita tak minta. Itulah dia antara khairat yang kita anjurkan. InsyaAllah kita akan kembangkan khairat ini menjadi suatu dana kepada masjid. Yang keduanya, kita sekarang ni tabung masjid kita ni. Tabung ni dia boleh infak ke dalam masjid ataupun online. Dia ada menggunakan online, dan saya sekarang telah cuba untuk melaksanakan selepas PKP ni, setiap orang yang infak kepada tabung masjid, dia mungkin dapat 20% atau 10% akan masuk ke tabung wakaf. Jadi dengan sendirinya dia duit dia kalau 10% dapat wakaf RM1, RM10, RM1. Itu je lah. Mungkin kita akan danakan wakaf itu untuk itu kita sambil tabung masjid pun dapat, wakaf pun hidup dengan tabung wakaf. Itu orang awak dia mungkin dapat wakaf, dia kata saya nak wakaf. Tak payah wakaf, sekarang masuk tabung kita akan masuk ke dalam wakaf. Automatik masuk dalam wakaf. Masya-Allah. Masya-Allah. Ini nanti mungkin di padang mahsyar nanti pahala datang kepada penderma, tiba-tiba akulah wakaf yang kau beri. Bila pula aku bagi wakaf? Dia baru teringat dulu dia masuk derma. Tabung. Tapi sebenarnya ada wakaf ke masjid. Satu kreativiti lah doktor, memberikan nilai tambah kepada jemaah dan karya yang memberikan sumbangan kan. Pada pemikiran mereka hanya infak, tetapi masjid memberikan nilai tambah, dikuiskan sikit untuk wakaf. Masya Allah doktor. Okey doktor, tadi doktor berkaitan dengan kreativiti tadi iaitu berkaitan pengurusan dalam musim PKP ni. Jadi kalau katakan doktor nampak secara keseluruhan lah, bila melihat dulu tak ada COVID-19, kita nampak bagaimana mengimarkan masjid. Bila PKP sampai kita ada sekatan-sekatan. Jadi secara falsafah dan prinsipnya dalam kita nak mengimarkan masjid sesuai dengan visi-visi kita di Dewan Masjid Malaysia, doktor, mungkin doktor boleh kongsikan pandangan-pandangan berkaitan pada keseluruhan tentang pengimaran masjid. Silakan doktor. Dari sudut pengimaran masjid, dari Dewan Masjid Malaysia kita ni, apa yang kita telah bincangkan, maknanya kita perlu fokus kepada benda yang boleh tercapai untuk kita. Itu yang pertama. Kalau kita boleh fokus ini. Yang kedua, kita ada hasrat untuk Dewan Masjid ini ada bertujuan untuk membantu
kepada masjid-masjid rangkaian masjid-masjid yang ada rangkaian dengan kita, ataupun sama ada segi tenaga, sama ada segi idea, sama ada segi keuangan. Itu perlu kita lihat bahawa mereka itu tidak ada kepakaran. Contohnya mungkin Dewan Masjid boleh beri sedikit kepakaran pada mereka dalam khusus. Mungkin juga boleh memberi sumbangan kepada dia kalau sekiranya kita ada keuangan yang berlebihan, yang mampu untuk kita beri. Rasa saya sudah cukup bagi kita. Kita tak perlu membuat sesuatu benda yang besar, tetapi kita sebab kita tak mampu. Setakat ni kita belum mampu, tapi kita hanya untuk melaksanakan perkara-perkara. Jadi saya rasa masjid ni, cuba kita bayangkan yang dibuat oleh Dewan Masjid dengan kita. Kita masjid ni kita boleh anggapkan seluruh masjid di Malaysia ni. Ada sebahagian dia ada jugalah yang ada diberikan peruntukan oleh kerajaan. Kita tengok di situ sudah kita dah fahami. Maka masjid kita ni kalau kita lihat semua ni adalah masjid wakaf. Maksud saya wakaf itu bukan wakaf pembangunan. Pembangunan itu sudah didirikan oleh pihak pemerintah. Jadi wakafnya makna untuk menghidupkan masjid ini adalah hasil daripada wakaf jamaah. Makna setiap orang jemaah itu setiap hari dia akan beri masuk dalam tabung masjid. Makna duit yang dimasuk dalam sumbangan, dia masuk dalam tabung, itulah yang membayari apa yang ada dalam masjid. Kita kena pulang balik pada jemaah apa yang disumbangkannya. Pertama sekali kita lihat segi sudut pasaran. Kita tengok apa kemudahan yang diperlukan oleh para jemaah. Macam kata dia tandas kita ni ada 2-3 biji je, kadang air kerik. Kita cari jalan duit dana dia tu dan kita cari tambahan untuk kita membesarkan sedikit. Supaya dia rasa sekarang tandas kita dah okey, kita nampak itu. Betul. Yang keduanya dari sudut keperluan mereka. Keperluan mereka ni kita tengok. Dia kata walaupun kita kata orang kata apa belanja besar, bukan soal belanja besar, soal kita mesti melihat bahawa jemaah ini menyumbang. Kita juga masjid kalau menyumbang balik kepada jemaah. Macam mana kita nak menyumbang jemaah? Maknanya menyumbang kepada jemaah ini adalah hasil daripada makna keperluan yang ada untuk jemaah. Apa keperluan dia? Jadi kalau masjid tak tercapai, kita bagilah dia. Kalau kata dia kita perlu lagi nak beli apa, saya di masjid itu rahal saya beli. Apa saja keperluan masyarakat ni kita adakan, asalkan ada cukup bagi mereka untuk menggunakan. Itu salah satu. Dan kita cuba lihat, kalau masjid ni tidak ada jemaah ataupun jemaahnya tidak ramai, cuba bayangkan masjid kita, masjid di kampung-kampung. Ada 20 orang, 15 orang. Maknanya dia nak tabung dia untuk membayar bil utility pun tak cukup. Betul. Jadi kita tengok sedih. Tapi bila masjid yang ramai orang, dia akan infak dia lebih besar. Bila infak lebih besar, kita anggap bahawa masjid ni sebenarnya harta yang ada di masjid ini, wang yang ada di masjid ini adalah hasil wakaf atau hasil sumbangan daripada masyarakat. Makna masyarakat itu makna jemaah. Dia yang membantui. Jadi kita ni bekerja dengan jemaah. Kita bukan bekerja dengan AJK ni, bekerja dengan jemaah. Kita mesti ingat. Saya pernah bercakap pada petugas saya, macam contohnya Noja, orang panggil pembantu masjid, siap orang panggil siap masjid kan. Saya kata ke dia, awak kena membersihkan masjid ni sebab allowance awak ni dibayar oleh jemaah. Saya kata bukan kerjaan bayar allowance ada 400.5, kata 400. Lebih pada itu semua jemaah yang beri. Kalau jemaah tak ramai, dia tak beri duit pada kita. Macam mana saya nak bayar gaji, nak bayar allowance pada awak? Satu. Sebab itu kita kena hormat jemaah ini. Kita kena mendekati jemaah ini. Jangan nak marah-marah sebab dia yang beri infak kepada kita dan pada masjid kita ni. Kalau dia tak ada, kita tak ada buat apa. Sebab apa yang majlis bagi, apa yang kerajaan bagi pada masjid, hanya kita minta duit sumbangan untuk pembangunan, dia beri, ada sedikit kerajaan beri allowance imam bila siap, itu saja. Tapi kalau kita ada
bahan tambahan sebenarnya tidak cukup. Pelanjaran saya cuba cerita batu kita tengok sahabat kita Datuk Jamal kan Abdul. Yang di Sabah tu, Masjid Bandaraya Sabah sikit. Hebat tu. Hebat. Jadi dia boleh membayar duit itu kerana kehebatan untuk dia mendana duit. Kita ni juga. Jadi masjid kita ni, katalah contoh satu masjid tu dia belanja satu bulan lebih kurang dalam 17,000 sebulan. Masjid saya ni tak kurang pada 17,000 ke 18,000 sebulan. Sebulan tu ya? Sebulan. Overhead 17,000. Okey. 17,000 tu termasuk allowance imam, termasuk imam bukan dibantik oleh kerajaan, kita bayar utility, bayar membeli alat perkakas. Sama benda itu, semua servis-servis itu duit yang diberi oleh jemaah. Lepas tu saya rasa sedih kalau kita ni bila jemaah tak ada, maknanya kita macam COVID sekarang ni, mungkin terjejas segi keuangan masjid, mungkin terjejas sikit. Dulu kita boleh dapat sebulan berapa ribu kan. Tapi sekarang ni dah menurun. Mana kita nak dapat duit? Tapi hasil daripada jemaah, sebab itu kita kena berganding dan berbaik dengan jemaah ni dan memberi keperluan kepada jemaah. Sebab tu bulan kita belanja, contohnya pagi hari Sabtu kan, masih bulan dulu boleh minum pagi setiap hari Sabtu ataupun tidak tiap-tiap hari Sabtu pun tak apa. Jadi kita beli minum selepas kuliah subuh, dia orang boleh minum pagi, beli nasi lemak ke roti canai. Sarapan disediakan ya, kuliah disediakan cuma. Sarapan disediakan walaupun tidak setiap minggu tapi ada. Tapi sarapan itu bukan daripada duit masjid, duit daripada jemaah yang menaja. Ada sponsor sarapan. Maknanya dia sponsor sedikit, macam kita orang ni sekali ni orang sponsor, sekali ni orang ni sponsor. Kalau tak ada sponsor tu tak adalah. Tadi kita harapkan dia begitu. Jadi setiap orang yang berjemaah ni, dan juga bulan Ramadan baru ni pun ramai yang sponsor untuk bayari berbuka puasa, iftar dan juga sahur. Begitu. Alhamdulillah. Maknanya jemaah kita ni saya rasa tak boleh nak berarti orang kadang-kadang tidak memahami jiwa masjid ni. Dia kata buat apa simpan duit? Bukan kita simpan duit. Kita ada portion duit kita. Berapa nak kita belanja, berapa nak bayar allowance, berapa nak bayar utility, bayar nak yang kemudian ada lebihan kita masuk sedikit dalam bank. Walaupun kita tengok dalam bank kita ni kadang-kadang ada 300,000, 100,000. Orang tak tahu apa guna duit simpan. Dia tak tahu mana kita belanja. Saya pernah tanya orang yang cakap saya, dia kata buat apa simpan duit sampai 300,000. Tadi saya cakap dia gini. Kita dapat gaji, katalah encik gaji 5,000 atau 3,000, 2,000 sebulan. Okey, encik dapat gaji tu, apakah encik nak habiskan semua 3,000 tu adik simpan? Itu persoalan. Tanya dia persoalan tu. Dia kata, saya simpan lah untuk bayar ni. Okey. Begitu juga duit masjid ni. Dia dah habis bayar, kena simpan. Simpan itu untuk apa? Mungkin kalau bocor besok, kita boleh baiki. Kita tidak lagi rujuk kepada majlis. Atap pecah sekeping pun nak jadi minta majlis. Tak adalah macam tu. Itu kena faham. Jadi orang kadang-kadang tak faham. Dia kata duit simpan saya cukup tidak bersetuju kata orang kata menyimpan masjid. Tapi tak tahulah ada kok masjid yang simpan betul tu, wallahu alam lah. Tapi saya kata bukan, saya ada simpan. Kita ada sebagai duit tahanan kita ni, duit yang kita simpan selama 3 bulan, iaitu sebagai reserve untuk membuat sesuatu bila ada kemalangan, bila ada sesuatu. Contohnya bocor. Kita dapat mana duit? Duit tu yang kita bayar ni dengan 3 bulan tu kita simpan, mungkin habis 10,000, mungkin habis 5,000. Itu simpan. Kita ada simpanan untuk jangka panjang ni untuk membayar. Bukan kita nak indah. Masjid memang nak indah. Sebab masjid ni ada satu tempat yang perlu bersih, indah. Rasulullah kata, naklah kamu bersihkan diri, naklah kamu wangi-wangikan masjid, nak menjadikan masjid ni tempat suci, bersih. Itu hadis Rasulullah SAW. Jadi kita menggunakan hadis itu untuk memberi dan juga mana. Tetapi di samping itu juga kita tidaklah meletakkan masjid ini supaya begitu. Tapi kita kena faham. Maknanya sebab tu saya kalau orang cakap saya dia sampai 3-4 kali orang keluar dan masak, saya jawab. Saya kata cuba perhatikan. Saya cakap dia
cuba akak klik apa sebenarnya duit yang kita pakai. Macam kita belanja lah. Kita ada belanja anak kita ramai. Nah, dia mestilah kita simpan, besok mana tahu dia sakit, mana tahu. Ya betul kan, habis semua doktor kan. Habis semua. Kan siapa ada boleh habis semua. Maknanya kita ibarat seperti kita meniaga. Mana kita dapat income selain pada itu. Itu rasa saya lah. Saya berpandangan begitu, bukan laman, tetapi saya mengkaji setiap aspek yang saya buat ni. Saya perlu melihat apa yang akan berlaku, apa yang telah berlaku, dan bagaimana kita nak uruskan perkara ni. Walaupun ada orang tidak sungguh, dia kata ni yang berhabis. Tak, bagi saya ada benda. Saya bercakap dengan jemaah. Saya kata duit kita ni ada lebihan ini, apa kita buat. Tapi kita akan pamerkan jemaah duit-duit kita bolehi melalui, kita tidaklah pamer macam dulu. Kita ada sistem kita sendirilah buat maklum balas pada orang. Mudah je bagi itu. Tapi jangan ambil hati, itu je. Jangan jadi gaduh sebab kita ambil hati. Sangat doktor. Itu je masalahnya bila kata Ajinomoto lebih. Sebab tu kita, jiwa kita ni memanglah kalau kita rasa terasa orang nak marah kita, memang kita rasa marah. Tetapi bagaimana kita boleh kontrol kita punya keadaan kita hatinya. Itu rasa saya lah perkara yang perlu kita ambil perhatian dalam hal ini. Maksud saya jadi saya harapkan maknanya bertambah-tambah perkongsian doktor tadi, apa yang cikgu boleh sebutkan, ada lima inti yang doktor dah kongsikan. Pertama sekali sebagai pengurusi ataupun pencinta masjid, dia kena jiwa tu. Tak ada jiwa tak boleh pergi, nak marah je. Betul. Doktor seorang kaunselor. Betul. Bila seorang kaunselor, doktor dah ada beberapa kata orang tu bekal, modal, alat-alat nak merawat jemaah, melawat AJK, dah ada dah tu. Itu yang pertama. Yang kedua, cikgu nampak jelas kepimpinan masjid perlu walkabout, perlu turun padang bersama-sama jemaah Korea. Kalau duduk dia kata duduk di sebagai jawatan pengurusi, tak pernah nampak, tak pernah tegur, memang habislah out. Itu yang kedua. Yang ketiga, adanya disebut sebagai creative thinking tadi, critical thinking, menyelesaikan masalah jemaah, perangai jemaah, kerana doktor boleh tahan. Itu yang dahsyat tu. Sebab apa? Contoh kata ada satu masjid, dia tulis besar-besar Masjid Keruni doktor, sebab dia marah, jemaah marah dengan masjid sampai ada Masjid Keruni. Jadi sebab apa? Adanya gap di situ, adanya satu yang tak selesai antara jemaah dengan kepimpinan masjid. Dan akhir sekali jelas bahawa sinergi amal jama'i yang doktor susun dengan relawan, dengan jemaah karya, ini satu benda yang sangat hebat supaya kita mampu menguruskan masjid menjadi lebih indah. Doktor, kita dah hampir 40 minit bersiaran, mungkin ada satu lagi ruang yang cikgu nak bagi pada doktor supaya doktor boleh rangkumkan untuk menjadi seorang pengurusi ataupun menjadi tim masjid. Apakah sebenarnya yang perlu ada sebagai ramuan yang paling penting supaya imarah masjid lebih haibah, lebih indah, doktor? Silakan doktor. Ya, Ustaz. Untuk kesimpulan apa yang Cikgu Madi beritahu tadi, jadi ada sedikit lagi apa yang saya nak nyatakan. Silakan doktor. Pertama sekali, kita sebagai bekerja dengan masjid, penajuk masjid, kita bekerja 24 jam. Bukan bekerja, bukan berarti bekerja 24 jam, kita tidak duduk kat rumah. Tapi kita berfikir 24 jam tentang mana itu yang kita. Yang keduanya, kita buat macam mana pun lah plan strategik ataupun fokus kita. Tetapi strategik dan fokus ini tidak akan bergerak selagi orang yang tidak menggerakkannya. Itu penting. Jadi kalau kita buat kerangka, kita bagi datang kuasa biro-biro, tetapi biro tu tak berjalan, kenapa? Nak salah ke siapa? Nak salah pengurusi? Tak boleh salah pengurusi sebab pengurusi dah buat ini, dah buat itu. Jadi yang perlu buat kita untuk menggerakkan kita punya job kita. Biro ni kena gerak, biro ni kena buat. Kalau tak bergerak, tak buat, macam mana dia boleh meneruskan? Misal kata contoh, saya tengoklah zaman COVID ni, saya lihat bila berlaku ni, semua orang tak boleh keluar, semua orang tak boleh datang ke masjid. Jadi kita sebagai jawatankuasa tak datang kan? Sebulan juga tutup macam tu. Tak. Kita hari-hari datang. Saya pagi kalau tak ada waktu COVID ni memang tidak ada di college. Maka saya
9, pukul 10, kadang-kadang saya datang sampai pukul 10, pukul 11, saya habis buat kerja-kerja apa, tengok, kadang-kadang pergi pasang taruh SOP, taruh number masjid. Saya dengan jawatankuasa saya sama-sama tepek kat number ni, dan saya tengok ini tak sesuai tak sini, ini tak sini. Kita kena begitu sebab kita ni nak, kita sukarela ni bila orang nampak kita bersama dengan orang, barulah orang boleh. Tapi kalau kita arah pada sesuatu arah saja, ngarah orang, tak jadi sebenarnya. Saya nampak, saya rasa gereja masjid ni dia bukan NGO seperti biasa. Saya beritahu bahawa kalau kita ada korporat, kita ada katalah NGO, ada katalah NGO ni. Tapi di NGO ni macam arti apa-apa NGO, dia bersemasa. Maksud kalau ada program dia akan buat sidang, dia ada mesyuarat lepas tu buat program. Kita ni hari-hari orang datang kat masjid. Betul. Kita kena duduk sama dengan orang datang masjid, kita kena tengok hari-hari. Kalau tak tengok masjid setiap hari, kita rasa apa? Roh kita rasa hilang masjid. Ini kita nak hidupkan. Lepas tu saya cakap kepada etika saya yang nak sanggup dari jawatankuasa masjid ni, dia mesti datang ke masjid. Walau dia tak datang masjid, talian dia ke masjid tetap ada. So, siapa buat itu, bagi saya itu je. Kadang-kadang orang dia tengok, ada orang kata, ustaz ni hari-hari duduk masjid ni buat apa? Dia kita tanya kita. Jadi kita pun kata, tak adalah, tengok-tengoklah tempat rumah kita. Kita kena tengok. Kita bukan kita nak biarkan. Saya tengoklah. Saya tengok masa COVID ni, saya perhatikan, saya sampai saya tengok kenapa burung terlampau banyak. Dulu burung tak ada banyak. Sebabnya orang tak ada datang. Bila tak ada datang, burung menompang untuk buat sarang dia. Bila kita ramai datang, dia lari. Betul. Begitu juga orang kata, kenapa tak cicak banyak? Sebab apa? Penghuninya tak ada. Dan cicak kosong. Jadi bila penghuninya ramai, cicak pun takut, dia akan lari. Itu je. Dah je kita punya terlaji. Jadi saya rasa itulah di antara energi yang perlu kita lihat. Pertama sekali, apa yang penting, jiwa. Soal itu ada jiwa dia ke masjid, jiwa untuk mengembangkan masjid. Walaupun saya tidak puas hati ataupun ada orang yang tidak puas hati bagi saya kata saya berkhidmat untuk ke masjid ni, untuk saya berkhidmat. Itu saja. Kalau rasa tak suka berkhidmat, saya curahkan tenaga saya untuk berkhidmat. Itu saja saya kata. Kalau orang lain nak ambil alih, tak apa, tak bagi saya. Tak ada masalah. Tapi mampu. Itu orang boleh. Kata, saya boleh je, tapi kita nak berkhidmat. Saya kata kalau kita dah pencet, dulu kita tak pencet, kita bekerja. Mungkin kita rasa dah sibuk bekerja, sebab tu kita dah. Bila dah dari jawatankuasa masjid, kita pun tak nak, kita kata dah saya dah pencet nak berehat. Di mana kita nak berkhidmat? Saya tanya, di mana kita nak khidmat? Masjid ni Allah, kita dilantik oleh jawatankuasa, fungsi lantik awak jadi jawatankuasa masjid ni, maknanya Allah mendorongkan kita ni untuk memberi pahala kepada dia. Supaya dia boleh duduk dalam, dia dapat pahala. Dia dapat pahala, dia boleh berkhidmat, dan Allah nak beri ganjaran dia tempat yang baik. Tapi kalau tak ada orang separuh jalan tak anda, maknanya dah dapat duduk tempat baik, berpahala, tak sesuai dengan orang ni, tak sesuai pengusi ke, tak kira lah, tak sesuai dengan apa, kita pun berhenti. Makna tempat yang kita duduk itu untuk kita kembangkan jadi baik, jadi kita dapat pahala sebab kita tak ada gaji apa-apa pun. Saya kata saya tak ambil satu, tak ada ambil gaji, tak ada apa duduk masjid ni. Saya bantu saja masjid. Saya kata. Sebab ialah kita tak. Jadi saya rasalah yang penting bagi kita semua orang masyarakat, dia ada jiwa dia ke masjid, dan juga walaupun masjid ni tak boleh hidup sekarang ni, kita boleh buat berbagai-bagai cara. Memang betul. Boleh kita dengan zakat, dengan iman, dengan solat, dengan apa, kalau boleh buat ceramah, boleh buat apa-apa melalui video media yang ada. Bagi saya yang kekurangan bagi masjid saya ni satu je saya kurang. Yang pertama dari sudut promosi untuk membuat media saja, sebab saya tidak ada saya punya jawatankuasa tim untuk buat ni, tidak ada. Saya sedang mencari untuk fokus tahun ni, saya akan mencari siapa-siapa yang sama yang boleh menghidup promosi. Macam Dr. Abdullah,
Dia ada tim luar. Ada tim media dia. Ada tim media tu mungkin orang support dari luar untuk dia boleh buat. Dr. Jamal pun ada tim dia, power tu Dr. Jamal, tim media dia. Saya dah jumpa dah tu. Sekarang ni baru saya nak mengorak langkah itu. Sebab tu saya kata masjid online tak apalah, orang tak terkenal tak apa masjid ni. Saya kata masjid ni tak perlu ada orang kenal ke masjid saya. Dia akan satu hari nanti akan terkenal dengan masjid ni. Dia mampir itu je saya jawab begitu je. Kalau tak terkenal kena buat semua benda ni. Kalau boleh mampu tak mampu. Kalau tak mampu tak payah. Kalau kita tunda-tunda sedikit, kita sekiat jalan je tak payah. Saya mudah. Itu saya rasa alhamdulillah kita ada majlis dakwah masjid kita ni, dewan masjid kita ni, alhamdulillah makna mungkin boleh memberi support segi segi idea support tapi penting bagi kita tidak menuju ke suatu benda yang kita tak boleh capai. Sangat. Ingat apa yang pesanan saya, ada pesanan daripada pengarah saya dan juga orang lain. Dia kata kita ni duduk masjid seperti kain singkat, dia kata. Dia kata duit kita ni seperti kain singkat. Mana tarik kain bawah lutut nampak, tarik atas nampak ini. Jadi kita ni kenalah membayar di mana kita nak tutup supaya kita dapat berjalan dengan baik. Yang keduanya, dia kata kita ni banyakkan skru-skrunya boleh pakai, tapi skru-skrunya dah longgar. Kita ketat-ketatkan je lah skru ni. Dalam mana tu? Masjid kita ni, walaupun kita tengok kadang-kadang 3, 4, 5 orang je yang bertugas ni sebenarnya. Betul. Tapi tak apa, kita skrukan dia balik semula supaya ketat, supaya boleh berjalan. Tak nampak tempangnya. Kalau tayar tu tak nampak golek dia, tak betul. Itu je saya begitu. Dan satu lagi kita cuba melihat, satu lagi dia kata di mana kita dicampakkan, di situ kita boleh timbul. Itu saja yang prinsip yang perlu pegang. InsyaAllah kita akan berjaya. Jadi saya harapkan kita punya dewan masjid kita Dewan juga, Masjid Malaysia kita kita walaupun kita tak ada mana sambungan mana orang suka, tetapi kita cuba menonjolkan di sudut-sudut yang lain yang boleh mampu. Sebab kita kan singkat. Kena jaga kain dulu Doktor. Kalau tak malu kita. Malu kita. Sungguh. Itulah saya harapkan. Okey, baik Doktor. Masya Allah, banyak dan seronok bersembang dengan Doktor pada petang ini berkaitan dengan imarat masjid, bagaimana pengurusi membuat kerja-kerja yang mampu menarik AJK, menarik jemaah karya. Ini merupakan satu pengalaman dan juga pengurusi sangat hebat, dan kita harapkan supaya semua penonton, khasnya teman-teman yang berada di Masjid Surau, dapat mengambil ibrah hikmah bagaimana kita nak mengimarkan masjid dengan menyusun tanzim, dengan kepimpinannya, dengan jemaahnya, karyanya, lalu menghasilkan suatu konsep amal jamaah mengimarkan masjid dengan lebih hebat dan indah. Baik Doktor, terima kasih banyak Doktor atas kesempatan pada petang ini dapat kita bersama-sama, dan mudah-mudahan nanti kita akan susul lagi supaya Dewan Masjid Malaysia dan khasnya kita sendiri sebagai pencinta masjid ni akan menjadi orang yang lebih hebat dalam misi kita. Walaupun di musim pandemik seperti ini, kita mampu lagi untuk menghidupkan masjid dengan cara seperti IR 4.0 seperti kita petang ni lah Doktor di Kuantan, saya di Shah Alam, masih lagi bersembang, rasa seronok masa dekat. InsyaAllah Doktor, kami akan bantu masjid Doktor untuk kita sama-sama berjamaah supaya unsur-unsur digital ni dapat kita gunakan sepenuhnya agar engagement dengan jemaah dengan karya tak putus. Itu yang paling penting kan. Saya juga silakan Doktor. Terima kasih banyak kepada pihak media dan juga pada Cikgu Mandi untuk ini, dan saya minta maaf lah apa yang saya cakap mungkin tidak teratur ataupun apa-apa yang disinggung saya minta maaf banyak-banyak, dan kita cubalah cari jalan untuk walaupun dalam keadaan suasana yang kita ada sekarang ini, insyaAllah. Baik Doktor, saya jumpa lagi pada siaran akan datang. Kita akan susun lagi supaya banyak lagi dapat kita kongsikan. Dan segitu kepada penonton-penonton yang masih bersiaran, jangan lupa untuk tekan button share juga like supaya rakaman daripada perbualan dan juga perkongsian pada petang dapat dikongsikan seramai mungkin kawan-kawan yang berkubu di masjid dan surau. Jadi untuk itu kita tangguhkan sesi petang ini dengan kalimatun thayyibatun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi Doktor, insya-Allah.